Hai, hai. Okey, lama tak jumpa murid-murid. Hai. Okey. Okey, jadi video ini disediakan adalah untuk berbincang tentang kadang-kala cikgu dijemput untuk memberi BenQ teknik menjawab soalan peperiksaan SPM untuk kimia. Jadi sekarang ini PDPR, jadi kita kena belajarlah di 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 rumah masing-masing. Jadi sebenarnya video ini saya lebih suka tukar nama kepada apa? Ah, ini video ini lebih kepada kita cuba mengesan apakah kesalahan umum semasa kita menjawab soalan peperiksaan kimia. Okey. Jadi harap video ini boleh membantu murid-murid. Jadi untuk mulakan video ini murid-murid dicadangkan ada modul di depan kamu. Okey, jadi yang ini murid SMK Tambun memang sudah ada lah. Jadi tolong download di blog saya ataupun saya share link di dalam komen saya lah. Okey, sebab PowerPoint ini akan berdasarkan kepada modul saya lah. Jadi nanti saya akan minta murid-murid tengok muka surat mana, jadi sila rujuk kepada PDF file ataupun dokumen sebab dia kena ada. Kalau sediakan pensel dengan sediakan modul supaya boleh buat bersama-sama. Jangan tengok video saja. Tak efektif. Baik ada modul sekali, boleh sediakan pen, semak, tulis jawapan. Jadi senang sikit untuk murid-murid mengetahui apakah teknik-teknik ataupun kesalahan ataupun apakah kata kunci keyword yang perlu digunakan untuk menjawab soalan SPM. Dan jawapan yang saya sediakan adalah dalam twi bahasa. So, in case you are learning chemistry in English is also no problem because the answer given in the PowerPoint is English followed by bahasa. But most of my explanation will be in bahasa because in school I'm teaching using bahasa. Okay, tak apa. You just write down the answer in your Microsoft Word, in your Word, okay, in your document. That's all. Okay, jadi kita teruskan. Ini nama saya. Okay, ini masa saya muda, handsome, kan? Okay, jadi saya telah menjadi guru kimia selama 20 tahun. Jadi saya ingin berkongsi pengalaman saya. Apakah kesilapan umum yang dilakukan oleh murid-murid semasa menjawab soalan peperiksaan. Okay, jadi ini format. Jadi murid-murid semua sudah tahu. You just go through like this. 8 soalan, kena jawab semua, 60 markah. Bahagian B ada 2 soalan, kena pilih satu untuk menjawab. Dan bahagian C, 1 soalan, wajib jawab, tak ada pilihan. Okay. Okay. Jadi ini untuk bahagian B dan bahagian C terdapat terdiri daripada 3 soalan esei. Jadi untuk bahagian B ada 2 soalan, murid-murid perlu jawab satu saja. Dan untuk bahagian C memang 1 soalan, wajib jawab. Okey, jadi contohnya untuk bahagian B ada 2 soalan. Bolehkah murid-murid jawab dua-dua? Jawapannya boleh. Jadi kamu jawab je, pemeriksa akan memilih soalan yang mendapat markah tertinggi. Jangan risau. Dia akan periksa dua-dua soalan. Dia akan pilih soalan markah yang tertinggi, the highest mark will be chosen. Okey, jadi untuk bahagian B dan bahagian C, baca semua soalan dulu sepintas lalu, baru pilih soalan yang anda paling yakin. Okey, paling yakin maksudnya kamu confidence daripada 20 markah kamu boleh jawab 10 markah. Itu very good. Okey, jadi ingat satu isi, satu markah. Contoh soalan itu ada 5 markah, pastikan kamu ada 5 isi. Fine. Okey, dan saya cadangkan murid-murid jawab dalam point form. Tik, 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 tai lalat. Ataupun guna 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya 5 markah, 5 point. Okey, jadi dengan tidak membuang masa, jadi keluarkan modul. Jadi PowerPoint ini memang ikut modul yang cikgu sediakan. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, kita mula dengan modul di depan kamu.
Okay, jadi ini adalah soalan yang selalu ditanya, mesti ditanya dalam SPM. What type of particles ataupun jenis zarah. Jadi murid-murid bila soalan tanya jenis zarah, pastikan kamu jawab, kamu bagi jawapan yang berkaitan dengan jenis zarah. Jadi apakah jenis zarah? Ada 3 jenis zarah, iaitu atom, molekul ataupun ion. Okay, jadi air formula dia H2O. Jadi jawapannya adalah molecule. Itu BI, BM. So in case you are learning chemistry in BI, so you still can watch this video to help you to improve or to determine what is the weakness or how to score, how to get marks in your examination. Okay. Seterusnya, apakah keadaan physical state? Jadi murid-murid pun keliru. Sebenarnya physical state, jadi murid-murid selalu keliru dengan dua perkara inilah. Jenis zarah dengan keadaan fizikal. Jadi ingatlah, kalau soalan tanya jenis zarah, dia mesti atom, molekul ataupun ion. Kalau soalan tanya keadaan fizikal, dia mesti apa tu? Solid, liquid ataupun gas. Okay. Jadi yang berlabel Z adalah ini. Jadi ini adalah gas. Okay. Dan jangan tulis semua jawapan ni. Pemeriksa tidak akan pilih jawapan yang betul. Dia akan tolak markah. Dia akan bagi salah. Jadi tulis satu je. Keadaan fizikal. Jadi mungkin pembejau, cecair ataupun gas. Terusnya. Okay. Baik. Nyatakan istilah bagi jumlah bilangan proton dan neutron dalam satu atom. Total number of proton and neutron in an atom. So, apakah istilah dia? Jadi, kesilapan common mistake, murid-murid selalunya tulis nucleon. Salah. Jadi, jawapannya nucleon number. Baru betul. Okay. Baik, seterusnya. Namakan dua subatomik. Sekali lagi, soalan ini murid-murid sangat suka jawab atom, molekul, ion. Salah. Jadi, subatomic particles ataupun zarah subatom. Sama juga, ada 3 zarah subatom. Iaitu proton, elektron, and neutron. Jadi, jangan jawab 3. Dia minta 2, letak 2 saja. So, what is your answer? Yang terdapat dalam nukleus. So, the answer will be, kalau salah tak apa. Contoh, kamu tulis proton, elektron. Salah tak apa. Tapi jangan tulis 3. Minta 2, tulis 2 je. So, the answer is proton and neutron. 2 markah, 2 marks. Okay. Ketiga, yang ni. Tak pernah tak keluar semasa SPM. Mesti keluar. Draw the electron arrangement of Q ion. Underline the word ion. Jadi, kadang-kadang soalan minta atom, kadang-kadang soalan minta ion. Okay? Jadi, rujuk kepada modul kamu. Q nombor proton dia 11, elektron dia 11, 11. 11. Jadi, dia nak Q ion. Okay, jadi cara dia, pertama, nukleus hitamkan. Kemudian ada murid suka label Q di tengah, tak apa, tak label pun tak apa. Lepas itu, lukiskan petala 28. Kerana ion, jadi kita kena letak bracket dan bercharge positif. Jadi murid-murid kena ingat, kalau dia nak ion, dia mesti bercharge. Sama ada positif ataupun negatif. Jadi ingat, okay. Jadi tak semestinya guna dot, boleh guna X jugalah. Okay, jadi ini underline the word ion. Okay, jadi kalau macam mana tukar size? Okay, jadi ingat, kalau dia minta Q atom, kalau atom yang biasa, jadi dia tak ada charge positif ataupun charge negatif. Jadi kalau Q atom, tengok modul kamu 11, jadi sama juga nukleus. Jadi boleh guna X2.
8. Sama macam ni kan. Tapi kalau atom dia belum mencapai stabil 1. Ini lukis kalau tulis 2 dot 8 dot ya 1 tulisan terus minta maaf. 2.8.1. Jadi ingat SPM mesti keluar yang ini. Cuma kita tak pasti dia ion ataupun atom. Kalau atom yang paling biasa, kalau ion dia mesti bercharge positif ataupun bercharge negatif. Yang untuk ini adalah bercharge positif. Kerana 1, 2, 3 dia melepaskan elektron membentuk ion positif. Okey, kita teruskan muka surat 3. Okey, ini pun banyak murid salah. Unsur Q mempunyai sifat kimia yang sama dengan unsur kalium. Berikan sebab kamu. Okey, jadi unsur Q dia adalah 281 dan kalium adalah 2881. Ya, saya tulis. Okay. Jadi Q kita tahu tadi 281. Jadi potassium 2 8 8 1. Jadi yang ini dia ada sifat kimia yang sama. Ingat sifat kimia yang sama. Same chemical properties. Why? Sebab inilah 1 1 2 1 kan. Okey, jadi what is your answer? Jadi jawapan yang betul adalah atom ini mempunyai bilangan elektron valence yang sama. Jadi di sini semasa calon jawab dia lupa nak letak bilangan elektron valence dan S ini dia tertinggal. Jangan lupa ada huruf S di sini, elektron valence. Okay. Jangan salah lah. Okay, seterusnya. Sorry, terlalu cepat. Okay, technical problem. Okay, jadi kita teruskan dengan soalan. Apakah maksud formula molekul dengan formula empirik? Dua soalan ini memang selalunya murid-murid melakukan kesalahan. Jawapannya agak susah lah. Satu markah je, jadi tak apalah. Kalau boleh ingat-ingat, tak boleh pun dimaafkan. Okay, jadi maksud formula molekul, perkataan yang saya underline itu semua wajib. Contohnya kimia yang menunjukkan nombor sebenarnya bagi atom setiap unsur dalam sepatian. Semua perkataan yang saya underline itu wajib. Okay. Jadi sama juga, what is the meaning of empirical formula? Chemical formula, perkataan chemical wajib. Show the simplest ratio of atom, perkataan atom kena ada. And each element, perkataan element adalah wajib. Ini adalah BM. Jadi tak apalah, susah kan? Ini banyak perkataan perlu kita hafal, jadi tak apalah, abaikanlah. Ini susah sikit. Satu markah je, tak apa kan? Kita ada banyak markah lagi. Okay. Baik, kita tengok soalan di bawah, soalan 3. Ini penting. Ini 6 markah. Ini penting, kena dapat semua markah. Okay, jadi banyak calon suka jawab seperti ini. Jadi sebenarnya jawapan betul. Jawapan semua betul. Jawapan C2H5 betul, cara dia betul, cari mol, cari nisbah, okay, semua betul. Tapi kalau kita semak, saya hanya boleh bagi 2 out of 6. Okay, 2 markah saja. Dia hilang 4 markah. Calon ni calon yang pandai. Jadi di manakah murid ini hilang markah? Kerana ada perkataan penting yang dia lupa nak tulis. Iaitu yang ini. So, pemeriksa tidak tahu apakah itu C2H5. Adakah ini formula empirik ataupun formula molekul. Jadi, murid-murid kena nyatakan. Kena bagi tahu pemeriksa kamu. Jadi, contoh ini. Jadi, murid-murid kena bagi tahu mol. Bagaimana dapat mol bahagi. Peratus bahagi dengan jisim atom dia.
Jadi ini adalah mole. Jadi murid-murid kena tunjuk. Okey, jadi tolong tambah di dalam kertas kamu. Dia kena ada mole dan murid-murid kena ada ratio, nisbah dan akhirnya bagi tahu pemeriksa. Yang ini C2H5 ini adalah formula empirical formula. Okay. Jadi barulah boleh dapat 3 markah penuh. Okay. Jadi sama juga kena label formula empirik ialah apa. Sama juga dengan formula molekul. Yang ini kena nyatakan. Kita kena tentukan N dia diberikan jisim molekul relatif. Jisim molekul relatif 58. Lepas kita kira, kita dapat C4H10. Jadi bagi tahu pemeriksa. Pemeriksa. Ini. Ini C4H10 adalah formula molekul. Kena bagi tahu. Baru dah dapat 6 markah penuh. Ini penting dan sangat senang. Harap murid-murid boleh dapat markah penuh. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 4, muka surat seterusnya. Jadi murid-murid jangan tengok video saja, tolong print out ataupun mana-manalah guna cara yang sesuai. Pastikan kamu ada kertas di depan kamu, sediakan pen. Okey. Jadi ini adalah satu catat aliu untuk 2 sepatian. Satu sepatian yang mentor dia tidak menyala, satu lagi mentor menyala. Ayat ini saja boleh dapat 1 markah sudahlah. Okey, jadi kita dapat idea dulu. Mentor menyala ini sepatian apa? Murid-murid kena tahulah. Ada idea tak? Okey, yang mentor ini boleh menyala. Jadi ini adalah sepatian apa? Ada idea? Okey, jom kita tulis sama-sama. Betul. Ini adalah sepatian ion. Kita bincang konsep dulu. Kerana sepatian ion dia boleh mengkonduksi elektrik. Manakala ini mentor tidak menyala kan. Jadi ini adalah apa? Sepatian covalent. Okey, kita dapat idea dululah. Jadi ingat yang menyala dia adalah sepatian ion. Okey, kita tutup dulu. Okey, kita tengok soalan dia. Okey. Nyatakan jenis ikatan kimia. Jadi selalunya ikatan kimia adalah ion dengan covalent. Jadi di sini banyak belajar salah adalah salah ejaan. V inilah yang salah. Jadi jawapan yang betul covalent. Covalent. Jadi ingat ini adalah A. Okey. Jadi terangkan. Okey, sekarang yang ini sangat senang. Terangkan mengapa pemerhatian dalam set A set B adalah berbeza. Jadi bila kita nak terangkan pemerhatian, tulis dulu. Apakah perbezaan pemerhatian itu? Jadi apa yang kamu lihat tadi, gambar tadi. Satu mentor menyala, satu mentor tidak menyala. Itu sudah dapat 1 markah. Jadi inilah jawapannya. Murid-murid boleh salin jawapan dalam kertas kamu. Jadi pertama, mentor A menyala A. A tidak menyala. Betul. Okey. Mentor A tidak menyala, mentor set A tidak menyala, set B menyala. Itu saja. Jadi murid ingat tulis apa yang kamu lihat dulu. Sudah dapat 1 markah. Kemudian terangkan kenapa. Kerana XCl2 dia tiada ion bergerak secara bebas. Ingat kerana dia sepatian covalent. Jadi tiada ion bergerak secara bebas. Dia wujud dalam molekul. Manakala tadi kita sudah berbincang, YCl dia adalah sepatian ion. YCl adalah sepatian ion. Jadi ion dia boleh bergerak secara bebas. Okey, ini BI. Ini ada BI. Minta maaf yang itu lupa nak type BI. Jadi boleh Google Translate sendirilah. Okey. So ini kita cepat sikit. Ion move freely, no ion move freely are present as molecule. Okey. So kita teruskan. Kemudian bandingkan takat lebur dan takat tidih bagi kedua-dua sepatian itu. Terangkan jawapan anda. Yang ini selalu keluar untuk kita bandingkan takat lebur, takat tidih sepatian ion dengan sepatian covalent. Jadi konsep yang kita perlu ada adalah kalau sepatian ion, takat lebur, takat tidih dia macam mana. Ini konsep murid-murid kena tahu. Sepatian ion. Jadi sepatian ion, takat lebur, takat tidih dia adalah tinggi. Masih ingat? Sepatian ion,
takat lebur, takat tidih dia adalah tinggi. Okey, kita tengok jawapan. Takat lebur dan takat tidih sepatian YCL adalah lebih tinggi daripada XCL4. Yang ini dapat markah. Okey, jadi okey, kemudian murid-murid terangkan macam ni. Daya tarikan elektrostatik sepatian YCL lebih kuat. Ini tak dapat markah. Kerana ada kata kunci, ada keyword yang hilang. Kemudian lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya ini pun sama. Apakah perkataan yang penting yang murid-murid lupa nak tulis? Fikir dulu. What is the word? What is the keyword? That's very important. Jadi, okay, so this is the answer. Melting point of boiling point of YCl is higher than XCl4. Sorry, mistake. Okay, jadi electrostatic force of attraction between ion. Yes. So saya tunjuk BM. Jadi XCl4 ini salah. Minta maaf. Ini baru betul. Okey, daya tarikan elektrostatik antara ion. Yes. Kalau kita nak terangkan takat lebur, takat tidih sepatian ion, kita kena ada daya tarikan elektrostatik antara ion. Perkataan ion wajib adalah lebih kuat, maka lebih banyak tenaga haba, heat energy. Perkataan tenaga penting diperlukan untuk mengatasi daya ini. Okey, jadi ingat satu lagi, dalam kertas 2, saya cadangkan murid-murid jangan guna semua guna berbandingan. Jadi higher, stronger, nampak tak? Lebih tinggi, lebih kuat, lebih cantik. Jadi kita jadi supaya mendapat markah yang lebih tinggi, lebih baik, faham? Jadi jangan guna perkataan increases, meningkat, bertambah, semua jangan. Ingatlah, ingat apa yang cikgu bagi tahu. Jadi, dan bila kamu nak tuliskan perkara ni, kena betul. Contoh takat lebur, takat tidih, lebih tinggi, higher, itu boleh. Daya tarikan kita boleh guna stronger or weaker. Lebih kuat, lebih lemah. Kalau size macam mana? Lebih besar, lebih kecil. Yes, very good. Jadi dalam kertas 2, di sini saya ingatkan sekali saja, semua murid-murid kena guna perkataan, kena membuat perbandingan. Lebih baik, lebih cantik, lebih comel, lebih tinggi, lebih rendah, lebih besar, lebih kecil, lebih kuat, lebih lemah. Jadi supaya markah kamu lebih tinggi. Ingatlah, higher, stronger, lower, weaker, smaller, bigger. Semua perkataan ini digunakan semasa menjawab kertas 2. Okey, baik. Okey, jadi kalau saya tak mahu membandingkan sepatian ion, bolehkah saya guna sepatian covalent? Boleh. Contoh jawapan. Okey. Okey, jadi kalau murid-murid nak, boleh salin juga. Okey, kerana kalau dalam soalan bahagian B, mungkin ada markah lebih, kena terangkan dua-dua perkara. Okey, kita boleh terbalikan. Kita tahu XCl4 adalah sepatian covalent. Jadi takat lebur, takat tidih dia adalah lebih rendah. Kenapa? Kerana daya tarikan antara molekul. Kali ni kenapa kita guna molekul? Kerana sepatian covalent. Yes, very good. Jadi daya tarikan dia lebih lemah. Jadi sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. Jadi boleh ingat konsep dia. Saya buat kesimpulan. Sepatian ion, takat lebur, takat tidih dia lebih tinggi. Kerana daya tarikan antara ion lebih kuat. Sepatian covalent, takat lebur, takat tidih dia lebih rendah. Kerana daya tarikan antara molekul dia lebih lemah. Okey. Jadi bawah ada luang kosong sikit, boleh salin di dalam kertas kamu lah. Nota ini, pause video ini dulu. Saya teruskan. Okey. Okey. Jadi tadi takat lebur, takat tidih. Sekarang soalan ini pun sama. Berkaitan dengan takat lebur dan takat tidih. Tapi kali ini, dia nak membandingkan klorin dengan bromin. Dua-dua ini adalah sepatian covalent. Mempunyai takat lebur, takat tidih yang rendah. Jadi bagaimana kita nak membandingkan? Kalau kedua-dua ini adalah sepatian covalent dan kita soalan nak kamu membandingkan takat lebur dan takat tidih juga.
Jadi kita tengok size dia. Senang saja. Idea dia macam ni ya. Dua-dua ini seperti yang covalent dalam kumpulan 17. Kalau nak bandingkan siapakah takat lebur dia lebih tinggi, kita tengok size. Okey, bayangkan kawan kamu ada seorang kawan yang saiz besar, seorang kawan yang saiz kecil. Rasa-rasanya siapa lebih kuat? Saiz besar ke saiz kecil? Jadi kawan yang saiz besar itu lebih kuat. Boleh faham? Boleh ingat? Jadi klorin, bromin itu dua-dua kumpulan 17 seperti yang covalent. Jadi kita bandingkan, kita tengok saiz dia. Kalau kawan kamu saiz dia lebih besar, maka takat tidik, takat lebur dia lebih kuat. Daya tarikan dia lebih kuat. Okey. Tanpa idea ini, saya harap memudahkan murid-murid untuk menjawab. Jadi saya baca BM untuk mereka yang perlukan BI boleh salin BI. Okey, jadi daya tarikan antara bromin molekul. Molekul jangan lupa, kenapa nak perkataan molekul? Kerana sepatian covalent. Yes, very good. Daya tarikan antara bromin molekul adalah lebih kuat. Kenapa daya tarikan bromin molekul lebih kuat? Kerana saiz bromin lebih kuat. Saiz dia lebih kuat. Jadi, lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. Okay. Ini gambar dia lah. Contohnya ini saiz dia lebih kuat. Jadi, ini adalah daya tarikan antara molekul. Nampak tak? Itu yang saya nak kamu faham. Kenapa kita nak guna perkataan molekul. Dan ini adalah maksudnya daya tarikan antara molekul. Okay, ni dah. Baik, kita teruskan dengan soalan di bawah. Okay. Soalan kiraan. Okey, jadi soalan okey, ini persamaan kimia mesti adalah. Jadi 2.3 gram natrium bertinam balas lengkap dengan oksigen. Tuliskan persamaan kimia. Okey, jadi ini cikgu kamu kena ajar kamu lah natrium Na, oksigen O2. Jadi bila gabung, ingat kimia bukan matematik, Na campur O2 menjadi NaO2, bukan dia kena tukar cincin, kena berkahwin, 2 ini bagi Na, Na 1 bagi dia. Okey, ini cikgu kamu kena ajar balik bagaimana untuk menyelesaikan. Okey, 2 markah, memang soalan persamaan kimia susah sikit. Okey, jadi untuk hitungkan yang ini 3 markah. Selalunya dalam SPM ini ada 3 markah. Ini saya harap semua murid boleh jawab dengan betul. Sila rujuk kepada modul saya. Okey, jadi selalunya ada 3 markah, 3 point lah, 3 langkah. Jadi langkah 1, kita cuba tentukan bilangan mol untuk Na dulu. Jadi macam mana nak buat bilangan mol untuk Na? Oh, saya sudah tunjuk jawapan 0.1. Okey. Jadi bagaimana kita dapat 0.1? Ini sangat penting. Okay. Jadi nampak tak? Ini dia. Okey, diberitahu jisim dia 2.3 gram. Jadi nak dapat mol, tak ada mol kita bahagi. Bahagi berapa? Jadi bahagi dengan jisim aktom relatif 23. Jadi saya harap untuk ini semua murid boleh dapat 0.1. 1 markah boleh skor 1 markah. Markah kedua. Kalau kamu tak boleh jawab markah pertama mol, saya harap bolehlah. Kita boleh dapat juga markah kedua iaitu tuliskan nisbah dia. Nisbah dia sangat senang. Okey, 4:1. Okey. Dari mana cikgu dapat 4 ini? Daripada persamaan kimia. 4, nampak? 4. Jadi ini 4 Na. Tepan, tengok tepan dia. Tepan ini tak ada apa, just sebenarnya dia adalah 1. Jadi nisbah kepada 1. Boleh. Jadi nisbah ini mesti dapat. Kalau di sini sudah 1 markah. Jadi murid boleh jawab 2 ini saja sudah 2 markah. Jadi saya harap semua murid untuk soalan kiraan boleh tentukan mol dengan nisbah. Sudah dapat 2 markah. Yang format ini mesti keluar dalam SPM nanti. Mesti. Sebab ini soalan yang sangat susah dan saya harap murid-murid boleh dapat markah dia. Okey, jadi sekarang untuk murid yang lebih pandai dia kena fikirkan. Okey, 0.1 diletak di sini, 0.1. 4 bagaimana tukar kepada 1. Jadi ini susah sikit. 4
tukar kepada 1 bahagi 4. Jadi dia akan dia kena fikirkan. Jadi akhirnya ini susah sikit lah, tak apalah. Tak boleh tak apa, sudah 2 markah kan. Okey, akhirnya 0.1 bahagi 4 dapat 0.025 dan final answer jisim oksigen mol darab dengan oksigen. Jangan lupa letak banyak murid lupa nak darab 2 ini. Very careless mistake. Okey, oksigen kerana ada 2, jadi 16 darab 2 dan jawapan final answer banyak murid yang pandai. Budak yang bagus dia salah. Jadi ingat jisim dia mesti dalam gram. Jadi jawapan telah diberi dalam modul. Jadi saya minta untuk murid-murid saya minta 2 markah saja minimum, iaitu mol kena dapat betul, kemudian nisbah kena dapat 2. Betul. Mungkin ada murid-murid kata, cikgu, saya tak pandai tulis bersamaan kimia. Di atas saya tak boleh seimbangkan. Jadi macam mana? Okey, tak apa. Sebagai contoh, okey, yang ini 1 markah lah. Selalunya ini calon SPM dia dapat 1 markah, dapat mol, tapi dia lupa nak tentukan nisbah. Akhirnya dia gunakan mol ini terus darab dengan oksigen. Tak apa lah. Ini common mistake lah. Ke common mistake done by the students. Okey. Okey, contoh Jadi murid-murid dia tak pandai seimbangkan bersamaan kimia, tak pandai tulis bersamaan kimia, tak apa. Jadi saya harap kita masih dapat mol betul. Dan nisbah, yes, kita salin balik dari atas, iaitu 2 salah kan, tapi tak apa. Kita salin balik 2, ini depan 3, tak apa. Tulis je. Jadi cikgu masih dapat markah. Jadi kalau lemah dalam seimbangkan bersama kimia tak apa, tapi nisbah masih boleh dapat markah. Jadi ingatlah. Okey. Baik, ini satu tips lah untuk murid-murid, harap boleh dapat at least 2 markah di sini sekurang-kurangnya 2 markah kat sini. Okey, kita teruskan muka surat 6. Jadi Raja menunjukkan, jadi ini saya masih ingat calonnya ini murid-murid dia excited, dia kata gas monoatom. Saya tahu gas monoatom, kumpulan 18. AR, dia hentam AR. Dia tak nampak perkataan di depan. Name, namakan. Namakan. Jadi jawapannya argon. Dia pergi tulis AR, salah, kasihan. Okey, jadi terangkan kenapa gas ini adalah monoatom ataupun terangkan kenapa gas ini tak reaktif, tak bertindak balas dengan atom lain. Banyaklah macam-macam soalan boleh ditanya berkaitan dengan kumpulan 18, tapi jawapan dia tetap sama. Jadi tak banyak murid boleh dapat 2 markah ini, sebenarnya sangat senang. Okey, kita tengok point 1. Okey, perkataan atom wajib. Atom argon has stable octet electron arrangement. Okey, atom argon mencapai susunan elektron oktet. Jadi perkataan susunan elektron oktet, 3 perkataan ni mesti datang bersama-sama, satu package. Tak boleh tulis oktet saja, tak. Susunan elektron oktet mesti 3 perkataan ini sekali. Akhirnya atom argon ini ada 3 cara untuk mencapai keseimbangan, iaitu dia tidak mendema, menerima dan berkongsi elektron dengan atom unsur lain. Bolehlah. Jadi okey, perkataan atom wajib bila ada susunan elektron, pastikan murid-murid tulis perkataan atom. Jadi okey. Baik, kita teruskan. Yang ini yang ini dia tanya mengapakah fluorin lebih mudah membentuk ion negatif berbanding klorin, ataupun dia boleh juga terangkan kenapa fluorin lebih reaktif daripada klorin. Banyak soalan boleh ditanya tapi jawapan dia tetap sama. Okey. Jadi murid-murid selalu jawab macam ni, dia jawab daya tarikan antara nukleus bagi atom fluorin adalah kuat. Dia guna perkataan kuat saja. Strong. So as I said, we are not allowed to use the word strong, increases, higher can. Okay, so what is the keyword missing here? Okay, saya guna BM lah. Tak kali 2. Jadi kita tengok jawapan.
Okay, ni BI. So force of attraction between the nucleus and the electron of fluorine atom is stronger. Kena bagi tahu siapa adalah lebih kuat, stronger. So atom fluorine receive electron more easily. Nampak tak? Tengok cikgu buat perbandingan, sentiasa buat perbandingan. Jadi daya tarikan antara nukleus dan elektron bagi atom fluorine adalah lebih kuat. Jadi atom fluorine lebih senang menerima elektron. Perkataan lebih itu sangat penting. Okay. Jadi kita nampak ini adalah saiz lebih kecil. Jadi saiz lebih kecil, jarak dia lebih. Boleh? Okay, jadi ini nukleus dia, ini nukleus. Jadi ini sangat dekat. Bila jarak dia, bila saiz ini, ingatlah saiz kecil. Okay, jadi daya tarikan dia adalah lebih kuat. Ingat? Okay, jadi ingatlah saiz dia kecil, jadi jarak dia adalah lebih pendek, maka daya tarikan dia adalah lebih kuat. Ingat macam ni. Ingatlah saiz kecil, saiz lebih kecil lah, jangan guna kecil. Saiz lebih kecil, jadi daya tarikan dia lebih kuat. Daya tarikan antara siapa? Nukleus dengan apa ini? Elektron. Jadi ingatlah yang ini. Untuk ini saiz besar, jadi terbalikkanlah. Okay, ini kita tak buang masa di sini. Okay, ini yang saya nak nyatakan. Okay, baik, kita teruskan muka surat 7. Jadi ini adalah berkaitan dengan soalan sepatian ion. Okay, dua unsur untuk membentuk sepatian yang mempunyai takat lebur dan takat titik yang tinggi. Terangkan bagaimana sepatian itu terbentuk dan lukis gambar tersebut. Jadi ada 10 markah. Jadi pertama, murid-murid kena pilih dua unsur untuk membentuk sepatian yang mempunyai takat lebur yang tinggi. Jadi murid-murid kena ada satu konsep asas. Takat lebur, takat titik yang tinggi adalah sepatian ion. Yes, sepatian ion. Jadi sepatian ion, murid-murid kena pilih lah. Jadi sebelum pilih, kamu kena tahu, kena tulis susunan elektron dulu. Jadi yang ini 2, 4. Bila nampak 4, kamu mesti tahu dia sepatian covalent punya. Jadi ini 2, 6. 2, 8, 8, 1. Yang ini 2, 8, 8, 2. Okey, saya bincang cepat sikit lah. Jadi di sini untuk membentuk sepatian ion, boleh ada dua pasangan. Boleh membentuk sepatian ion. Pertama, A adalah logam. Okey, bagaimana kita ingat manakah logam? Senang saja, tengok belakang sini. 1, 2, 3, logam positif. Ingatlah macam ni ya. 1, 2, 3, logam positif. Jadi tengok belakang je. Kalau dia 1, 2, 3, dia adalah logam positif. Jadi A ini adalah logam. Nanti dia akan jadi A positif. Dan yang kita pilih lagi satu bukan logam. Jadi Q ini bukan logam. Q ini bukan logam. Nanti 6 dia akan jadi Q2 negatif. 2 negatif. Okay, jadi selain itu, kita boleh bentuk lagi satu pasangan, iaitu S. Logam. 1, 2, 3 logam dengan Q. Jadi S ini 2 kan. Jadi dia akan jadi S, 2 positif. Yang Q ini samalah. 6 memerlukan menerima 2. Jadi dia akan jadi 2 negatif. Jadi 2 pasangan. Jadi 4 jangan. 4 bila kita tengok 4, kita tahu dia adalah sepatian covalent. Jadi PQ membentuk sepatian covalent. Okey, jadi di sini kita ulang kajilah konsep ini. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Okey, pertama saya sudah pilih S dan Q membentuk sepatian ion, satu markah, saya pilih S dan Q lah. Okey, ayat 2. Jadi kita akan tuliskan susunan elektron, tapi malangnya banyak murid tidak dapat markah untuk point 2 dan point 3. Tengok kertas kamu. Okey, apakah perkataan yang telah hilang? Mungkin kamu boleh cuba tulis sekarang.
Jadi mungkin kamu pun tak dapat markah. Okey, nyatakan susunan elektron untuk S dan Q. Jadi ini perkataan dia. Atom, yes. Jadi susunan elektron atom S. Perkataan atom wajib ada 2882. Jadi banyak calon dia lupa nak letak perkataan atom. Ingatlah, susunan elektron, bila ada perkataan susunan elektron, mesti ada perkataan atom di sana. Ataupun bila melibatkan elektron, kena ada perkataan atom kat sana. Okey, jadi macam tadilah, daya tarikan antara nukleus dan elektron. Perkataan atom wajib di sana. Okey, so ini kita cepat sikit. 2882, yang ini 2.1. Okey, kemudian untuk mencapai susunan elektron oktet. Sekali lagi, okey, ECR saya sudah tulis untuk kamu. Ingatlah, 3 perkataan ini kena bersama-sama susunan elektron oktet. Jadi yang lain, murid-murid boleh baca sendiri. Atom S menderma 2 elektron membentuk ion S2 positif. Atom Q menerima 2 elektron membentuk ion Q2 negatif. Semua jawapan telah disediakan. Okey, saya harap membantu kamu. Dan 2 ion ini akan ditarik antara satu sama lain. Akhirnya membentuk sepatian ion SQ. Okey, dan melukis gambar dia salah, 2 markah salah. Pertama, nukleus lupa dihitamkan, shaded. Dan kedua, nampak tak gambar saya tengah-tengah sini ada satu campur. Pernah berlaku jadi pernah lah. Jangan letak campur di tengah-tengah sini. Biar kosong. Tak ada apa-apa lah. You tengok kertas kamu, dia ada murid dia letak campur di sini tak boleh. Okay, so di sini gambar yang saya sediakan 2 common mistake. Satu, nukleus lupa nak hitamkan, shaded. Satu lagi, jangan letak plus di tengah-tengah sini. Okay, baik. We go to the next one. Muka surat seterusnya. Okay, soalan ini pun sudah banyak kali keluar dalam peperiksaan. Jadi malangnya banyak lagi murid-murid tak tahu. Sebenarnya sangat senang. Okay, jadi zinc dengan hidrogen klorida dia campur dengan L menghasilkan gelembung gas, tapi dia masuk dalam M tiada gelembung gas. Okey, sila cadangkan apa itu pelarut L dan pelarut M. Apa itu? Apa itu? Betul. Air. Yes, air. Ingatlah, air. Jadi asid mengayun dalam air. Jadi pelarut L adalah air supaya hidrogen klorida boleh mengayun dalam air dan menjadi menghasilkan ion hidrogen dan menjadi asid. Dan pelarut P saya sudah bagi tahu jawapan, itu adalah propano kering. Kita ikut buku teks. Okey. Sekejap. Okey, di sini saya nak terangkan sedikit. Jadi jadi hidrogen klorida, apakah formula hidrogen klorida? HCl, betul tak? Mungkin kamu tanya, cikgu, bukankah HCl nama dia asid hidroklorik? Jadi sebelum dia campur air, nama dia dipanggil hidrogen klorida, hydrogen chloride. Jadi lepas dia campur dalam air, baru dia tukar menjadi asid hidroklorik. Boleh ingat? Boleh ya? Tak boleh. Boleh lah kamu. Okay. Same come to this. Sorry. Same come to this one. Sorry. Terlalu cepat. Ini pun sama. Ini tak ada dalam soalan, tapi kita main macam ni lah. Apakah itu pelarut X yang menyebabkan lampu ini menyala, dan apakah itu pelarut Y, lampu dia tidak menyala. Jadi sama juga, dia adalah apakah pelarut X yang lampu mentol dia menyala, jadi sama lah, air. Dan pelarut Y adalah propano kering. Banyak-banyak sama. Jadi HCl tak ada air, kita panggil dia asid hidroklorik. HCl dia tak ada air, kita panggil dia hidrogen klorida. So dia boleh dikeluar dalam macam-macam bentuk lah, macam-macam pattern soalan dia, tapi jawapan dia tetap sama. Okay, ini one of the very simple experiment.
Tapi tak pernah keluar dalam SPM. Huraikan satu eksperimen amal untuk menyediakan larutan piawai, larutan natrium hidroksida berkepekatan 1.0. Okey, kita nak sediakan larutan piawai. Untuk menyediakan larutan piawai, murid-murid kena tahu kita akan gunakan kelalang volumetri. Yang ni. Ini adalah kelalang volumetri. Okey. Kelalang volumetri. Jadi pertama kita kena kira mol dulu. Jadi cuba buat sendiri. Jadi satu adalah kepekatan yang diberi dalam soalan. Jadi mungkin ini yang murid-murid selalunya tak dapat buat. Kerana mereka tak jumpa volume dia. Isi padu tak jumpa. Kenapa cikgu tahu itu 250? Sebenarnya tidak. Tak semestinya 250. Yang ini adalah bergantung kepada saiz kelalang volumetri. Jadi saiz dia boleh 100, okay, ataupun 250. Jadi bergantung kepada saiz kamu. Jadi di makmal saya guna 250. Jadi ini saya guna 250. Okay. Yang ini adalah formula MV per 1000. M kepekatan, V volume of the volumetry flask bahagi 1000 tapak mol. Lepas tapak mol kita akan darab dengan jisim molar relatif, jisim molar untuk NaO. Okey, kita dapat 10 gram. Okey, kiraan ini mungkin 2 markah ataupun 3 markah. Okey, jadi kenapa kita nak buat kiraan? Kerana kita nak timbang sebanyak jisim ini untuk menyediakan larutan piawai dia. Okey, jom kita tengok prosedur dia. Okey, jadi saya telah bagi hampir semua jawapan lah. Okey, jadi kita sudah kira tadi. Jadi kena timbang 10 gram pepejal natrium hidroksida dalam botol penimbang dengan menggunakan neraca elektronik. Yang lain kamu boleh baca sendiri. Lepas yang ini macam kita buat Milo Pernah buat Milo di rumah kan? Lepas kita timbang, kita masuk dalam cawan kita buat Milo masuk ke dalam sebuah beaker. Kemudian campur. Ini jangan letak campur tambah air saja. Tambah air sulin. Yes. Larutan piawai kena guna air sulin. Tambah air sulin ke dalam beaker, kacau dengan root kaca sehingga semua larut dengan lengkap. Okey, lepas itu kita akan tuangkan larutan itu ke dalam kelalang volumetri. Ini kena nyatakan saiz apa tadi. Ini penting, 250 dengan menggunakan corong turas. Lepas itu, apakah kata kunci dia? Kelima. Bilas. Lepas bilas, tambah air sulin sehingga dia mencapai tanda sengatan itu. Pada kelalang itulah ada satu tanda. Lepas itu, akhir sekali, apakah kata kunci itu? Boleh tak kamu teka? Tutup. Yes, tutup. Macam kamu buat susu untuk anak kamu lah. Tak ada anak lagi kan? Tutup, goncang. Untuk dapat campuran yang sekata. Jadi, boleh ingat? Boleh lah kamu bayangkan kamu tengah buat susu untuk adik lah. Ada adik yang berumur 1 ke bawah. Ada kan? Dia lebih kurang macam ni lah prosedur dia. Tambah air, tutup, kacau, goncang. Okay. Jadi, yang ini kamu baca sendiri. Okay. Okay. Dan seterusnya kita masuk ke ini topik garam. Okay, susah sikit. Okay. Jadi Prombum 2 sulfat adalah tidak larut dalam air. Huraikan penyediaan prombum 2 sulfat dalam makmal. Dalam huraian anda sertakan bersamaan kimia. Okay, jadi pertama murid-murid kena tahu untuk menghasilkan garam ini dia guna kaedah keberapa. Okay. Jadi kalau ada ikut video saya ataupun kalau ikut saya bahagikan penyediaan garam ada 3 cara. Okey, jadi untuk garam yang tidak larut dalam air kita guna kaedah 3. Jadi tak apalah. Kaedah 3. Tak apa, saya tak tulis lah. Okey, jadi contohnya idea dia macam ni. Kita nak buat garam ini prombum 2 sulfat. Jadi nak menghasilkan prombum 2 sulfat, kita kena pergi pasar beli prombum 2 sesuatu dengan apa-apa dengan sulfat. Jadi apakah bahan ini? Jadi ingat ini adalah garam yang
tidak larut dalam air. Jadi kita mesti menggunakan garam yang dua-dua dia mesti larut dalam air. Itu idea dia. Garam ini tak larut dalam air. Bahan yang kita gunakan mesti adalah dua-dua bahan itu larut dalam air. Jadi apakah perkataan yang kita boleh tambah di sini supaya dia larut dalam air? Jawapannya yes, nitrate. Untuk ini kalium boleh. Saya guna, saya tak tahu. Okay, cuba boleh kalium? Boleh. Ataupun bolehkah saya guna natrium? Boleh. Cikgu, bolehkah saya guna amonium? Boleh. Tapi amonium bila nak tulis persamaan kimia dia mungkin susah sikit. Jadi saya tak cadangkan. Jadi baik kamu guna kalium ataupun natrium lah. Di sini memang nitrat. Boleh tak saya guna ion negatif lain? Boleh. Tapi tak apalah, nitrat paling selamat. Kerana semua garam nitrat dia larut dalam air. Jadi selamat sikit. Okey. Jadi bahan ini kena betul. Kalau bahan ini salah, kemungkinan besar akan dapat kosong markah untuk soalan seperti ini. Jadi sila berhati-hati. Okey, jadi ini jawapannya. Bahan Brambam 2 nitrat 1 markah, satu bahan betul sudah 1 markah, dan ini adalah kalium sulfat 1 markah. Okey. Radas dia boleh tulis radas di sini ataupun kita akan dapatkan jawapan ini dalam prosedur pun boleh. Okey, prosedur dia okey. Jadi ini adalah kita nak huraikan eksperimen di dalam mamau. Jadi prosedur kamu memang banyak murid akan buat kesilapan. Okey, jadi di sana saya telah kosongkan 3 ruangan. Saya telah sediakan 3 ruang kosong di dalam kertas kamu. Apakah perkataan yang hilang? Jadi ingat. Yes, jadi murid-murid kena letak sukat dan tuang. Kena ada 2 perkataan ini, sukat dan tuang. Isi padu kena ada perkataan larutan wajib dan keperkataan wajib. Jadi bolehkah saya letak 25? Boleh, tapi mesti letak isi padu. Perkataan larutan wajib, solution. Compulsory to put the word solution. Concentration 0.5. Boleh tak saya letak 0.1? Boleh. Jadi tapi mesti letak. Ingatlah, sukat dan tuang. Dua-dua perkataan ini wajib ada. Okey, jom praktis sekali lagi. Tulis semula di dalam modul kamu. Tambah. Praktis sekarang. Buat sekarang. Saya tunggu. Tambah apa? Isi padu. Perkataan yes. Buat sekarang. Yes, good. Add. Okay. 50 cubic centimeter 0.5. Molality potassium sulfate solution. Perkataan solution important. Okay, jadi isi padu kena ada, larutan, kemudian keperkataan wajib ada. Okay, banyak murid suka jawab soalan garam kerana prosedur dia sangat senang. Kacau campuran, turaskan campuran, bilaskan campuran, kemudian keringkan campuran. Kadang-kadang ada duit, kadang-kadang ada markah, kadang-kadang tak ada markah. Fikir tentang duit saja. Okey, so jadi di sini prosedur di sinilah ini adalah kaedah 3 untuk menyediakan garam yang tidak larut dalam air, ataupun kita namakan dia kaedah double decomposition. Kaedah tindak balas pembendakan lah. Okey. Dan persamaan kimia 3 markah, betul ke? 2 markah lah selalunya persamaan kimia. Jangan lupa seimbangkan. Dan juga 2 inilah. Selalunya murid lupa nak letak 2 di sini. Okey. Ini ya. Memang common mistake di sini ya. Berhati-hati. Okey. Jadi tengok soalan seterusnya. Ini adalah soalan. Saya sediakan satu lagi soalan garam untuk kita buat ulang kaji. Nak sediakan garam zinc chloride, zinc chlorida. Jadi untuk ini kita kena tahu ini adalah garam yang larut dalam air. Garam ini dia larut dalam air. Jadi di depan dia adalah zinc. Jadi dia bukan natrium, kalium, amonium. Jadi dia kaedah 2. Okey, jadi kalau dia adalah zinc chlorida, apakah bahan yang kita kena beli di pasar? Ini senang.
Cl kita guna acid saja. Jadi di sini kita guna HCl. Yang ini kita boleh guna zinc oksida ataupun kita boleh guna zinc karbonat. Boleh. Bolehkah saya guna zinc saja? Jawapannya boleh jugalah. Tapi boleh juga. Tapi kita utamakan dua ini. Okay. Jadi ini kaedah dua. Okay. Jadi bahan mesti betul. Bahan mesti betul. Jadi supaya boleh dapat markah. Okey, itu saja saya nak bincang. Yang prosedur memang saya sediakan untuk kamu buat ulang kaji sendiri. Jadi zinc karbonat, asid hidroklorik, HCl, kita letak H sajalah, HCl. Okay. Dan yang lain prosedur boleh baca sendiri. Perkataan yang murid-murid selalu hilang adalah yang inilah, berlebihan. Tambah zinc karbonat. Typing error karbonat. Modul kamu betul, PowerPoint saya salah. Karbonat berlebihan ke dalam asid. Yang lain prosedur boleh nota untuk kamu untuk eksperimen ini. Untuk kaedah 1 dan 2 perlu panaskan dan perlu sejukkan. Jangan lupa panaskan sehingga larutan tepu. Perkataan until saturated, banyak murid lupa nak tulis. Okey. So dan ini nota untuk kamu buat rujukan di rumah. Ini kaedah 1. Okey, tak apalah, saya bincang sikit. Okey, yang ini kita nak sediakan amonium. Nak hasilkan amonium, jadi sama juga kita nak hasilkan amonium sulfat. Okey, so ini samalah. Saya bincang sikit. Okey, jadi ini adalah garam yang larut dalam air. Ini guna kaedah 1 kerana perkataan amonium di depan. Sama juga sulfat. So ini adalah formula dia adalah NH4. Sulfat HO4. Jadi sama juga pecahkan. Ini ulang kaji kaedah 1. So ini HO4, ini pun amonium, kita perlukan amonia. Untuk ini asid apa kita nak tambah apa? Yes. Asid sulfurik. So ini kaedah 1. Jadi kita telah ulang kaji 3 kaedah saja untuk menyediakan garam. Okey, ini kaedah 1, kaedah pertama. Yang depan ada perkataan amonium, natrium ataupun kalium. Okey, so inilah jawapannya. Kita guna amonium dengan asid sulfurik. Okey, tak ada dalam modul tak apa, ulang kaji sekejap je. Okey, lepas itu kita berehat sekejap untuk topik tingkatan 5. Okey, ini adalah berkaitan dengan kadar tinta balas, di mana soalan yang paling senang murid-murid dapat markah. Okey, jadi kita tengok soalan ini, isi padu gas yang dikumpulkan, kemudian isi padu dia sama, kepekatan dia sama. Yang ini telah menggunakan mangkin X. Okey, jadi soalan pertama, namakan mangkin. Jadi apakah mangkin dia? Okey, jawapan dia cuprum 2 sulfat. Ini kena baca lah, tak boleh buat apa. Okey, yang saya nak tekankan di sini adalah teori pelanggaran. Yes. Selalunya teori pelanggaran berapa markah? Cikgu bagi tahu. 5 markah, betul tak? Mesti wajib jawab dan mesti dapat markah yang tinggi. Okey, pertama, bandingkan. Jadi konsep pertama. Okey, kita tengok balik soalan. Idea. Kita kena tahu set mana lebih tinggi. Ini ada mangkin. Ataupun ini lebih banyak gas dibebaskan. Jadi kita kena tahu dua ini lebih tinggi. Jadi nanti jawapan kamu mesti set 2 lebih tinggi dari set 1, set 2 lebih tinggi dari set 1. Boleh faham? Jadi mesti dapat konsep asas untuk bab kadar tinta balas. Ada mangkin, kadar tinta balas dia lebih tinggi. Jadi 2 lebih tinggi dari 1. 2 lebih tinggi dari 1. Idea ini sangat penting. Okey, baik. Okey, jadi contoh, kadar tinta balas set 2 lebih tinggi daripada set 1, 1 markah. Setiap murid mesti skor markah ini. Kemudian nyatakan kenapa. Kerana mangkin, jangan lupa nyatakan dua-dua.
Mungkin ada dalam set 2 tapi set 1 tiada mungkin. Kena bagi tahu macam ni. Murid-murid selalunya kata set 2 ada mungkin. Itu saja. Tak cukup. Kena bagi tahu set 1 tiada mungkin. Lepas itu, apakah kegunaan mungkin? Mungkin merendahkan tenaga penaktifan bagi set 2. Okey, ini nota dalam nota kamu lah. Okey, nota kamu. Dan banyak belajar dia cakap, oh saya ingat ini sangat senang. Kena tulis 2 kali frekuensi. Pandai. Cikgu kamu ajar betul. Okey, jadi dia tulis frekuensi berlanggaran antara atom zinc set 2 lebih tinggi. Frekuensi pelanggaran perkesan. Dia ingatlah cikgu dia mengajar. Satu lagi maka tambah perkataan perkesan. Betul. Boleh. Murid-murid tulis je. Tapi dalam soalan mungkin tak dapat 5 markah lah. Mungkin akan hilang 1 markah. Jadi tengok nota saya. Okey, jadi kalau untuk mungkin tak payah tulis ini. Jadi untuk mungkin kita tulis macam ni seperti yang saya sediakan dalam nota. Lebih banyak zarah bahan dapat mencapai tenaga penaktifan yang lebih rendah dalam set 2. Akhir sekali baru ayat ini mungkin ada 2 markah, jadi murid-murid kena hafal dengan betul. Frekuensi berlanggaran perkesan antara tulis ion H positif ataupun ion hidrogen. Kenapa ion hidrogen? Kerana soalan ini menggunakan asid. Jadi kita tuliskan ion hidrogen. Okey, dan atom zinc. Jadi zinc, kalau murid-murid tak pandai, tak tulis atom pun tak apalah. Perkataan zinc datang daripada soalan. Dia menggunakan zinc. Dalam set 2 lebih tinggi daripada set 1. Nampak tak? Cikgu setiap satu ayat ada buat perbandingan. Set 2 lebih tinggi daripada set 1. Okey, so saya harap semua murid kena hafal ayat ini kerana ayat ini digunakan untuk setiap faktor. Okey, jadi murid-murid pun selalunya sudah hafal ayat ini. Frekuensi berlanggaran perkesan antara ion hidrogen dan atom. Ini tengok soalan, tak tulis atom pun tak apa. Jadi ada juga situasi di mana tak ada asid. Kalau tak ada asid, bolehkah kita letak ion hidrogen? Jawapannya tak boleh. Sebagai contoh, saya ada tunjuk dua contoh di dalam modul kamu. Pertama, yang ini. Okay, ini adalah tinam balas hidrogen peroksida menggunakan mangan 4 oksida. Jadi yang ini kita tak boleh guna perkataan ion hidrogen. Tak boleh kerana tak ada asid. Jadi kita nak tulis macam mana? Frekuensi berlanggaran perkesan antara apa? Kita tulis macam ni. Antara molekul H2O2. Kerana ini adalah molekul. Okay, sama juga pernah berlaku di SPM 2017. Yang ini berlaku. So, banyak murid dia hafal, dia kata frekuensi berlanggaran perkesan antara ion hidrogen. Mana ada ion hidrogen? Cikgu, H2 itu ion hidrogen? Bukan. Ingat, ion hidrogen datang daripada asid. Jadi, untuk yang ini, nak tulis macam mana? Okay. Frekuensi berlanggaran perkesan antara, sama juga, molekul Cl2 dan molekul H2. Cikgu, kenapa guna molekul? Kerana Cl2H2 itu adalah sepatian kovalen. Jadi kita gunakan perkataan molekul. Okey. Okey, baik. Video ini kita henti sekejap sebab pun hampir 1 jam. Jadi kita rehat sekejap. Memang kalau di sekolah pun sampai sini kita take 10, take 5. Jadi boleh, cikgu pun, sudah tutup 1 jam. Okay, cikgu pun rehat sekejap, boleh. Kita sambung video seterusnya. Sekian. Bukan sekian, belum Rehat sekejap je. Bye.